Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta majlis ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 19 hari bulan 2 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan baca pada kali ini ayat 21. Ayat 21 hingga 23. 3 ayat memadai dengan masa yang ada, itu pun rasa panjang. Kita cuba ringkaskan mengikut kesesuaian masa dan waktu, di mana ayat yang kita akan bincangkan 3 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita gambaran laju cepatnya hilang dunia ini. Gambaran cepatnya hilang dunia ini. Sekejap je. Kemudian Allah nyatakan kumpulan yang lapang dada, cerah hati, menerima Islam, menerima Al-Quran dengan tenang, dengan baik. Dan kumpulan yang sebaliknya, na'udzubillah, keras hati. Kemudian Allah cerita tentang kesan Al-Quran kepada jiwa, kesan Al-Quran kepada fizikal manusia. Kita boleh tengok dalam ayat yang kita baca nanti, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya. Ayat 21 muka surat 1006. Tafsir pimpinan edisi Jawi 1006. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Balik semula kepada ayat 21. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a. Tidakkah engkau memerhatikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun secara umumnya, adakah kamu, hai manusia, alam tara, ayyuhan nas, wahai manusia, tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit. Hujan ni dia turun dari atas. Setiap benda dari atas dia panggil langit. Kan? Setiap benda dari atas itu nama dia langit. Fasalakahu yanabi'a fil ard. Lalu dialirkannya menjadi mata-mata air di bumi. Ini pelik. Air mari langit, timpa atas bumi, bertakung, dia simpan, keluar mata air. Summa yukhriju bihi zar'a. Kemudian ia menumbuhkan dengan air itu tanam-tanaman mukhtalifan alwanuhu, yang berbagai-bagai jenis warnanya. Ada yang warna hijau, merah, kuning, macam-macam warna ada. Comel, lawa, orang Kelantan kata comel loteng. Molek. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanam-tanaman itu bergerak segar hingga ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Mana comel, keluar mula-mula hujan tu keluar comel, lawa, kuning. Allah kata apa? Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Selepas itu engkau melihatnya kuning, kemudian ia menjadi hancur bersepai. Tengok. Harap Jawi ni boleh baca pagi atas baca bawah. Berkecai, hancur lebur, kata orang. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. Baik para jemaah sekalian, susunan ayat dulu, munasabatul ayat. Kita tengok dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala gambarkan sifat akhirat. Gambaran akhirat itu dengan syurga yang berbilik-bilik. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf. Maknanya bilik-bilik yang bertingkat-tingkat. Kan dalam hadis malam kita dah baca, orang di bawah tengok atas macam tengok kaukabud durri, bintang yang berkelipan. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura zuhuruha min batiniha min zuhuriha. Maknanya bilik dia pula macam kristal, nampak duk dalam tengok nampak luar, duk luar nampak dalam. Comel. Jangan main-main. Maka Allah kata apa? Orang yang nak kepada nikmat yang besar ini hanyalah ulul albab. Orang yang mempunyai pemikiran yang tajam, yang waras, yang betul. Itu nama dia orang yang nak kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari ayat kita ni, ayat 21, gambaran dunia. Dunia ni nampak comel. Kita pun kejar tak habis. Daripada muda sampai sekarang duk mengejar dunia, tak sempat-sempat, tak dapat nak tangkap. Karena itu dikatakan ad-dunya zillun zailun. Orang kejar dunia ni seperti kejar bayang. Kita bayang kita ni, kalau kita kejar dia dapat tak dapat? Tak dapat. Kita pergi dia lari, kita kejar tak dapat.
Mana zillun zail, dunia seperti bayang yang dikejar, hilang. Allah Ta'ala bawa gambar di sini seperti pokok-pokok, khususnya pokok bunga yang tumbuh selepas daripada hujan, cantik, lawa, comel, sekejap lagi kuning, hancur, habis. Begitulah dunia. Kita rasa sihat walafiat, oh semangat, kejar sana, kejar sini, nak solat berjamaah tak sempat, nak pergi ngaji tak ada. Orang bagi tahu, pakcik tu, abang tu, saudara kita tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je kita dengan dunia. Maknanya bagi orang yang tengok dunia ini macam tengok pokok yang hilang secepat, maka Allah di akhir ayat ini Allah kata apa? Allah Ta'ala tumbuhkan kepada kita dengan tumbuhan yang pelbagai. Dalam surah Fatir contohnya ayat 27, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma' fa akhrajna bi thamaratin mukhtalifan alwana. Sama dengan ayat kita juga. Yani zar'an tu pokok yang kecil-kecil ni, macam sayur-sayur, bunga-bunga tu. Kalau kata samarat, pokok besar, buah, pokok tamar, kurma. Itu dia panggil samarat. Maknanya air ni dia boleh keluar dua-dua. Pokok yang kecil, pokok yang besar, berbatang, berjulai, bertangkai, boleh berlaku. Tapi ingat, summa yahiju fatarahu musfarra, selepas dia hidup hijau comel, dia akan kuning. Lepas kuning, hutama, jadi hancur. Maka Allah kata, inna fi dzalika lazikra li ulil albab. Semua yang kamu tengok tadi, cepatnya berlalu dunia, cepatnya kering, hancur pokok-pokok, menjadi ingatan yatazakkaru biha ahlul uqul as-sahihah, menjadi pengajaran kepada orang yang punya akal yang comel, pemikiran yang tajam. Kalau orang akal tak jadi, dia tak ada apa tu biasa. Pokok mati tanam lain. Lah, kita orang beriman, pokok itu mati menunjukkan bahawa perjalanan kita juga seperti itu. Laju, cepat, sekejap je, nanti hilang. Allahul musta'an. Baik, satu ayat telah tamat. Ayat ini dia panggil halud dunia. Bandingan tentang keadaan dunia. Keadaan dunia ni itu je lah yang kita ada. Kan? Dulu kita suka happy kumpul dunia. Sekarang ni pula dunia menjadi bebanan ke atas kita pula. Dah lah tua-tua. Kebun getah banyak, tak ada orang nak menoreh. Kebun kelapa sawit ada, tak ada orang nak kerja. Kan? Dia kata sawit naik harga tinggi, pekerja pula tak ada. Sama juga dengan tak ada jugalah buah dia je. Mana kata apa? Maknanya begitulah perjalanan hidup kita. Dulu kita rasa sihat, sekarang ni sudah sakit-sakit, kan? Allahu akbar. Baik, kita pindah kepada ayat yang ke-22. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam? Fahuwa ala nurim min rabbih, lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya. Hidayah petunjuk dari Tuhannya sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan. Jawabnya tak akan sama sekali. Mana boleh sama? Kan? Ai afaman wassa'allah, adakah sama orang yang Allah luahkan dada dia untuk mengenali Allah, berikrar dengan keesaan Allah, tunduk melakukan ketaatan, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh agamanya, di atas dasar basirah dengan ilmu dan kepahaman yang benar. Dia mendapat ketenangan hidup, gembira dengan agama yang kita ada ni, suka. Boleh ibadat, boleh baca Quran, boleh bermunajat, suka kita. Adakah sama dengan orang yang sempit dada?
Bila dengar je Quran, Allah, lebih daripada orang kena COVID tahap berapa dah? Hak masuk kena tidur di hospital tu, tahap berapa? Tahap 5. Kena tidur dah. Lebih kurang ni. Na'udzubillah ni. Orang yang sempit dada dia, seperti orang yang kena COVID tahap berapa, yang kena tidur tu, sempit, tak cukup nafas. Dan Tuhan gambarkan dia ni. Sama, jawab tak sama. Tuan-tuan baca dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah gambarkan sempitnya dada mereka ni. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Mana-mana orang yang Allah nak beri kebaikan, nak bagi hidayah kepada dia, yashrah, dada dia lapang, tenang bila dengar Islam. Ini daripada mana? Quran. Sami'na wa ata'na. Ini dari mana? Sunnah Nabi SAW yang sabit, yang sahih, yang jelas, terus beramal. Tak tanya banyak kali dah. Itu orang yang dadanya cerah. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang Allah nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqa, Allah jadikan dada dia sempit. Macam mana sempit dada? Dayiqan harajan, dengar Islam pening kepala lalu. Stres kata orang. Depression dia jadi. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia naik ke tempat tinggi, tak cukup oksigen. Ayat ni surah Al-An'am 125. Orang yang mengaji sains, dia boleh hurai ayat ini mengikut sains. Bagaimana bila tak cukup oksigen? Kan kita naik kapal terbang, dia ada oksigen dalam kapal tu. Sebab tu dia kata kalau sekiranya corong keluar wayar ni, tak cukup oksigen, kita kena pakai alat. Samalah dengan zaman kita ini, zaman Covid ni. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta keselamatan, kesejahteraan. Allah selamatkan kita semua, keluarga kita, orang yang kita sayangi, daripada dilanda oleh penyakit-penyakit yang ada ini. Kerana Covid ni kalau tak cukup oksigen, akan ditidurkan. Nak kata apa? Maknanya gambaran Allah buat supaya nampak kita. Orang naik tak cukup oksigen, lemas. Orang yang tak boleh bernyawa tak cukup oksigen, lemas. Orang kafir bila dengar Islam, lemas. Itu saya tadi. Baik kita orang Islam ni hati-hati, jangan terasa lemas bila bercakap tentang Islam. Islam pula. Jadi kalau kena lemah tu, itu tanda ada sifat-sifat kemunafikan dalam jiwa dia. Na'udzubillah. Tak ada benda lain kan nak bercakap lain pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ni, kita naknya bila dengar ini sunnah Nabi, orang panggil buka mata, buka telinga saudara. Macam kita duk kumpul kepada tuan-tuan sebuah kitab, nama dia Sunnahmu Amalanku. Tujuan apa dikumpulkan ini? Supaya para jemaah boleh ambil garis panduan. Bukan semua ni, sikit je. Kalau nak semua bacaan, tunggu dalam kitab kita Al-Azkarun Nawawi. InsyaAllah di sana terdapat banyak bacaan-bacaan yang diajarkan kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, itu beza di antara orang Islam dengan bukan Islam. Macam-macam cerita kita buat. Cuma jangan salah guna. Ada setengah orang ni dia salah guna, ada juga. Dia guna speaker besar-besar, surau dia kecil je. Tapi dia punya speaker besar, dia halal sana, talal sini. Baca Quran awal-awal lagi. Sekarang ni musim PDPR. Ingat, anak-anak ayah ibu duk mengajar kat rumah. Jadi kena speaker besar gini, huru-hara juga masyarakat. Jadi jangan kita buat fitnah. Saya baca Quran Ustaz. Kita tak nak awak pasang Quran, tapi tak kena tempat. Quran tu didengari, bukan dikacau orang dengan Quran. Jangan salah gunakan ayat-ayat begini, jangan salah guna. Kita ni kadang-kadang gitulah keadaan, nak tunjuk baik tapi tak kena tempat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, kan min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak kena tempat. Macam tadi, baca Quran baik. Tapi kalau fiqh besar, tak kena tempat. Mengganggu orang, kacau orang, itu tidak boleh. Baiklah. Mari kita sambung lagi ayat kita. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya
daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Na'udzubillah. Fawailun, celaka besar bagi orang yang hatinya keras, dengar Quran, ajak tadabbur Quran, lari. Dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau ikut. Dengar nasihat, dengar tazkirah, tak memberi kesan apa-apa. Apa ustaz ni merepek? Merepek dia panggil. Kita bagi tazkirah nak suruh dia sedar, kita ni nak mati. Buatlah persiapan, dia marah ke ustaz tu merepek apa tu? Alah, tak habis-habis lagi. Merepek dia panggil. Membebel. Dah, merepek, membebel. Kecek gapo tu orang tu? Alah, ini na'udzubillah. Orang yang hatinya keras. Tak ada apa. Bahkan dia marah pula kalau kita bagi ceramah dengan dia. Ni ada setengah orang ni bila orang bagi link kuliah kita ni untuk kita tak ajak tadabbur nak faham Quran, dia marah. Jangan dengar ni, boleh jadi sesat. Sebab mengaji Quran sesat. Hak mengaji kitab awak tu, hak bercampur dengan talasim, dengan talisma, dia panggil apa ni? Talasim orang Arab panggil. Dengan dalam kitab campur habis dengan buat azimat tangkal. Oh, ini yang muktabar. Ia duk mengaji tafsir ni, qala Allah, qala Rasul, qala Ibnu Katsir, qala Tabari, kata ulama-ulama salaf, ini boleh sesat. Subhanallah, kerahnya hati orang macam ni. Sepatutnya buka minda, buka telinga, dengar dulu. 2-3 pagi kalau nampak pelik, repot pejabat agama lah. Oh, pelik dia ni ngajar ni macam mana ni? Tak. Ni hak pelik itulah yang dapat tempat. Kalau kita nak ngajar hak comel, hak molek ni macam-macam dituduh. Kita kata biarkanlah, abaikan mereka kerana hati mereka keras. Baik. Balik kepada ayat. Ayat ni tak ada kena-mengena yang zaman kita ni. Kita balik kepada zaman asal. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Ulaika fi dhalalil mubin, mereka yang demikian keadaannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi mana-mana orang yang tak mau terima Islam, tak mau terima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikatakan orang yang sesat. Na'udzubillah. Tapi kalau tak terima dakwah kita bawa ini, itu dia panggil benda khilaf. Kan? Kita tak boleh kata orang itu sesat. Lah, siapa kita? Kita nak menilai kita betul pun kita tak berani. Kecuali orang yang berani kata dakwah dia betul, itu jelah yang jadi masalah. Allahu Akbar. Tengok. Dalam surah Az-Zumar ni akan datang ayat 45. Wa idza zukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minu bil akhirah. Tengok. Bila sebut tentang Allah, nampak serabut hati orang-orang yang tak beriman. Bila kita buat lain, projek lain, sengih suka. Ini gambaran yang akan ada nanti, insya-Allah dalam ayat 45 surah ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi pada ayat yang ketiga, ayat yang terakhir dalam kitab kita, dalam siri ini. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitulah kitab suci Al-Quran. Sebaik-baik perkataan, kitab Allah. Apa sifat dia? Mutasyabihat, yang bersamaan isi kandungannya antara satu yang lain. Tentang benarnya, indahnya, comelnya, sedap dengarnya, berfaktanya. Itu dia panggil Quran mutasyabiha. Maklumat dia tak ada yang bercanggah. Daripada mula-mula turun tahun pertama, Nabi terima wahyu dengan tahun yang ke-20, yang kedua terakhir Nabi nak wafat, sama je maklumat. Itu mutasyabiha. Maknanya ayat yang sama. Allah Ta'ala turun ni, ayat kita sama, tidak ada percanggahan, tidak ada apa ni yang pelik-pelik. Kemudian masani. Apa dia masani? Yang berulang-ulang keterangan-keterangannya dengan berbagai cara. Jadi kita tengok. Kan ayat ni banyak ulang-ulang. Cerita Nabi Musa saja berapa puluh kali kita dengar. Cerita Qarun, cerita Fir'aun berapa kali kita dengar. Cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut berapa kali. Nabi Ibrahim.
Maknanya dia berulang. Masani, berulang. Ada juga kata keterangan berbagai-bagai cara berulang-ulang. Ada yang mengatakan masani dia berkembar. Dia sebut syurga, sebut neraka, sebut orang soleh, sebut orang toleh. Itu ada satu kes. Kemudian dari kerana mendengarnya atau membacanya, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Apa jadi? Taqsha'iru, dari kerana mendengar atau membacanya, kulit badan orang-orang yang takut pada Tuhan mereka menjadi seram. Jadi takut. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Takut saja, ambil selimut tidur. La. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha. Kitab suci itulah hidayah petunjuk Allah. Ia memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang kejadiannya. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada siapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Itu terjemahan ayat. Mari kita pergi pada tafsir ayat yang ringkas. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, Allah puji kepada golongan yang mendengar, ikut. Mendengar, ikut. Siapa kumpulan itu? Kumpulan ulul albab, orang yang punya pemikiran. Maka sehingga kita tahu apakah kesan daripada orang itu ulul albab, maka Allah Ta'ala sebut ayat kita ini. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba. Nabi SAW telah pernah menafsirkan ayat ini. Tulis pelajar, sabab nuzul, sebab turun ayat ini, ayat 23 ini. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, unzila al-Qur'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatala alaihim zamanan. Nabi duk baca Quran pada sahabat. Faqalu ya Rasulullah law qasasta alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kalau Rasulullah bawa mari ayat-ayat yang menceritakan orang-orang dulu, kisah. Maka turun ayat Quran, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Turun ayat surah Yusuf. Nak dengar cerita, ni cerita orang dulu. Cerita penuh dengan pengajaran, iktibar, betapa sedihnya Yusuf diunanya oleh abang sendiri, kemudian berpisah dengan ayah, kemudian jadi hamba, macam-macam. Kemudian Nabi duk baca ayat ini sampai ayat 3 ya, sampai ayat 3 dulu. Nabi duk baca ayat ini beberapa ketika. Faqalu ya Rasulullah law haddastana. Boleh Rasulullah ceritakan pada kita pula. Yang tadi kisah, ni nak cerita lain pula. Fa'anzalallah, Allah Ta'ala tu ayatkan, Allahu nazzala ahsanal hadis. Mu nak dengar cerita, baca Quran. Apa sifat Quran? Kitaban mutasyabihan masani. Itu sifat Al-Quran. Maknanya ayat ni lah, ayat 23 ni, kullu zalika yu'maruna bil Quran. Semua sahabat minta nak dengar cerita, nak dengar kisah, nak pengajaran, baca Quran. Dalam Quran ada belaka. Tulis hadis ni rawahu Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala turunkan Quran, sifat dia mutasyabiha, yushbihu ba'duha ba'na. Benar, dalam benarnya sama ya ayat Quran, semuanya benar. Dan hukum hakam dia cukup adil. Balaghah, bahasa dia sangat tinggi, sastra tinggi, tak ada siapa boleh cabar sekali-kali. Makna dia pula mengandungi makna yang besar, bukannya bercakap kedai kopi main-main, kan? Maka
Tidak ada fakta dia yang bercanggah, yang berlawan, tidak ada. Alhamdulillah. Sebab itu Allah cabar dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah cabar kata apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kamu tidak tadabbur Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran bukan mari daripada Allah, kamu akan jumpa fakta-fakta maklumat yang bersimpang siur, bercanggah sama sendiri. Tapi sekarang sudah 23 tahun Al-Quran turun, tidak ada maklumat yang bercanggah. Tak ada maklumat yang bercanggah. Surah An-Nisa ayat 82. Maka banyak lagi ayat-ayat lain, saya ambil setakat itu dulu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah. Jabir kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqul. Bila Nabi nak berkhutbah, dia akan mula dengan puji Allah Taala dulu. Kemudian Nabi kata amma ba'du. Amma ba'du. Itu dia panggil cara percakapan uslub. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan cakapan Quran. Wa khairal hadi wa khairul huda huda Muhammadin. Ada juga dibaca macam tu. Wa khairul hadi. Sebaik-baik petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara reka-rekaan dalam agama. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap benda bid'ah itu sesat. Ini daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain. Maknanya cara Nabi. Nabi nak tafsir ayat ni, Tuhan kata apa? Ahsanul hadis. Nabi kata ahsanul hadis kitabullah. Sebaik-baik petunjuk aku bawa. Sejahat-jahat perbuatan, mereka reka ibadat perbuatan yang tidak ada dalam agama. Ini kita ini suka sangat mereka-reka. Dah. Nak zikir kalau hak Nabi ajar ni tak pelik, tapi hak dia reka tu pelik, melompat, telonjak-lonjak. Ini zikir ahli sunnah. Siapa dia cakap zikir ahli sunnah macam tu? Hatu burhanakum, bawa mari. Berapa orang sahabat melompat, telonjak-lonjak dalam zikir? Berapa orang? Tidak ada, kecuali orang yang nak melompat je. Baiklah. Masani, apa makna masani? Masani artinya yang berulang-ulang. Dia kata yusanna fihi. Dia berulang atau berkembar. Dua sekali disebut. Janji baik, wa'id, janji seksa. Ada kisah, ada hukum. Ada, yang penting dia ada dua selalu, dua pasang. Itu masani. Diulang ataupun berkembar. Apa sifat Quran? Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Quran ini bila dibaca gemetar hati. Takut sungguh-sungguh. Takut sengoti kata orang. Bukan sangat takut saja. Aku takut ke Tuhan. Habis ambil selimut tidur keroh-keroh. Ni orang tak betul jalan lagi ni. Bila kata kenapa ni? Diceritakan ulama salafus salih. Nanti saya tunjuk beberapa cerita dalam fawaid nanti. Ini selingannya. Ada di kalangan ulama salafus salih dia nak tidur dah dia. Siap nak tidur. Tiba-tiba lompat bangun. Astagfirullah. Isteri dia kata, "Kenapa bang? Kenapa Syekh?" Tazakkartun nar. Aku teringatkan neraka. Aku bimbang takut tak cukup bekalan, bangun lompat, ambil wuduk, solat sampai dia letih. Solat. Takkanlah kita, kenapa tidur kuat tu? Takut ke neraka, apakah tidur? Lah. Nah, sekurang-kurangnya takut ke neraka, ambil Quran baca, ambil tasbih zikir, tu baru betul. Tengok Allah kata apa? Bila dia takut pada Allah, summa talinu juluduhum wa qulubuhum dzikra, hati dia pun mula tenang, mula berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surah Al-Anfal yang kita ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman bila sebut nama Allah, gemetar hati mereka. Gemetar hati mereka. Jadi adakah kita rasa macam ni? Bila baca Quran terasa tak rasa? Kalau baca seorang mungkin tak terasa. Tapi dengan kita tadabbur, dengan kita sentuh perasaan, dengan kita hurai ayat ini mungkin ada. Insya-Allah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya majlis kita ini dan majlis sahabat-sahabat kita yang duduk tadabbur Quran ini menyentuh perasaan kita insya-Allah. Tapi kalau duduk main ajak orang main Quran ngaji TikTok dia panggil tak. Alah nak bayar pula mahal-mahal tu. Kan sambil duduk mengaji, sambil duduk melompat, sambil duduk main muzik, kita kata biarkanlah, abaikanlah kumpulan itu walaupun dia baca Quran. Kita nak bacaan yang boleh menggetarkan hati, boleh melembutkan hati kita dengan Al-Quran. Baiklah. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha. Tengok ayat. Kitab suci itu ialah hidayah petunjuk Allah. Ia memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu pada siapa yang dikehendakinya. Tuhan kata Quran ni aku beri pada orang yang nak. Orang nak dia buka minda dia, buka hati dia, dapatlah ilmu. Wa man yudlillah fama lahu min had. Dan siapa yang Allah Taala sesatkan dengan kehendaknya, kan, manusia memilih jalan yang salah, maka tidak ada siapa lagi yang boleh memberi hidayah petunjuk. Nauzubillah lah daripada kemurkaan Allah. Baiklah para pelajar sekalian, maknanya kuasa mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang yang beriman sentiasa berdoa memohon kesejahteraan, keselamatan, pohon hidayah daripada mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pandai-pandai reka sendiri, jangan. Jangan duk reka sendiri, tak boleh. Tamatlah huraian ayat. Mari kita kutip 5 faedah daripada ayat yang kita mengaji ni, insya-Allah. 5 faedah ni besar. Tuan-tuan tulis laju sikit. Kan? Faedah yang pertama, Allah sebut dalam ayat kita ni, apa dia? Tengok ayat 21, panjang ayat tu. Dia tu sebut tentang dunia, Allahu alam tar anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Kemudian keluar air, keluar pokok, bagaimana? Akhir ayat Tuhan kata inna fi zalika lazikra liulil albab. Semua ini menjadi pengajaran bagi orang yang punya akal fikiran. Macam mana kita nak huraikan? Kata ulama tadabbur, yang bagi lil insan, sepatutnya bagi manusia an yasta'mila aqlahu, kena guna akal kita ini untuk meneliti, berfikir tentang makhluk-makhluk Allah. Kita tengok makhluk yang paling kecil, apa dia? Orang Kelantan kata tunga. Apa dia tunga ni? Ikut bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tunga juga. Huma. Huma. Yang penting okti lah, tak nampak tu, macam semut tu. Kita fikir daripada hak tunga kecil, semut, sampai ke gajah dengan dinosaur. Fikir semua sekali. Maknanya kena guna pemikiran. Kemudian kita tengok makhluk ni daripada bumi sampai ke langit, sampai ke bintang cakrawala. Untuk apa? Untuk menyatakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tengok saja, tengok perjalanan dunia. Tuhan kata dunia ni sekejap je dia pusing. Akhir kali jadi kuning, jadi hilang. Memang begitulah dunia. Berapa orang yang segar-segar, sihat walafiat, sekarang ni sudah tidak ada lagi dia di atas dunia ni. Berapa orang yang sudah dulunya sihat, sekarang ni tak ada dah atas dunia. Hilang. Mana dia pergi? Mati sudah. Allahu Akbar. Mati. Maka dalam ayat ini juga Allah Ta'ala tunjuk bahawa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan air dari langit. Jadi setiap air yang turun itu, anna kullama'in, air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi, semuanya tuhur, bersih belaka. Mana Allah Ta'ala turun air dari langit, dia simpan dalam tangki air. Sebab itulah tangki air kita duduk di mana? Atas bukit. Tangki air atas bukit. Sebab itu ada mata air turun. Mari sini. Kemudian dia simpan pula dalam tanah. Kita boleh korek keluar. Masya Allah. Fasalakahu yanabi'a fil ardi. Jadi air itu duduk dalam bumi. Kan? Yanabi'a fil ardi, dialih menjadi mata air dalam bumi. Ini sumber mata air kita ni duduk situ. Menyatakan kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia duduk dalam bumi, tak nampak, jarang-jarangnya ada. Tak.
ada air sungai tu ada, tapi hak dalam bumi banyak juga. Bila kita korek, keluar mata air, keluar telaga, keluar macam-macam. Itu semua hikmah Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa nak nyatakan bahawa kamu ni kena usaha. Tengok dalam ayat Tuhan kata, summa yukhriju bihi. Summa yukhriju bihi, itu nak jadi sebab. Air ada. Habis korek ambil lah nak air kan. Seduk ambil, pam keluar ataupun keluar daripada bukit. Yang penting manusia ni tak boleh tidur. Manusia tu kena usaha, kena bekerja. Kita rasa kadang-kadang rasa lemah bila kita memikir. Kita tebas, bersihkan tanah kita. Nah, letak pokok durian ke, letak pokok nenah ke, pokok apa. Dengan penuh kasih sayang. Letak baja lagi, letak air lagi. Naik kecil je. 2 minggu tak pergi, lalangnya naik penuh yang kita tak tanam. Pokok-pokok Allah, kita kata Masya Allah. Pokok hak tak tanam tu naik. Hak Allah hak kita tanam tak naik. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Perkara yang kedua, faedah yang kedua, afaman syarahallahu sadrahu. Ayat 22. Orang yang Allah telah cerahkan dada dia. Allah kata apa ni? Syarahallahu, Allah yang buka dada dia. Jadi ayat ini annal hidayata biyadillah. Kita kena ingat, kuasa hidayah taufik itu hidayah kuasa Allah semata-mata, mutlak. Maka daripada ayat ini kita kena belajar, bila kita tahu hidayah itu kuasa Allah, maka janganlah kita pergi minta petunjuk lain daripada Allah. Kalau kita dapat hidayah, jangan kagum, jangan bangga. Aku ni sebab duk mengaji lah ni, berkat Tok Syekh tu, berkat Tok Syekh ni. Sampai kata sebab dia minum air daripada bekas Tok Guru, dia pun jadi Tok Guru juga. Apa punya cerita ni cakapan? La yu'jabu binafsihi idah tada. Kalau kita dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat ilmu, jangan bangga, itu mari daripada Allah. Kita kena kata, kalau Allah Ta'ala tak beri petunjuk pada aku sesat. Allah Ta'ala tak beri ilmu pada aku. Jadi kita sepatutnya duduk di situ, para jemaah sekalian. Jangan berani pandai duduk di kelas sana, di kelas sini, jangan. Kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, buka dada dia, fahuwa ala nurim mir rabbihi, maka dia dapat cahaya hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa nak banyak cahaya, banyaklah ilmu dia belajar. Siapa nak luah cahaya, dia kena banyak belajar. Apakah di antara, tulis ni belajar, anna a'zama asbab syarhi sadri, punca yang paling utama nak dapat dada kita cerah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mengaji tauhid yang murni. Bagaimana kuatnya tauhid kita, begitulah tingginya darjat kita, insya-Allah. Ni belajar ilmu tauhid dulu. Ni duk belajar ilmu pelik-pelik, jumpa barang pelik kita je. Baik, yang ketiga, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah yang menurunkan kitab. Yang pertama, Allah Ta'ala gambar dia mutasyabiha. Apa nama mutasyabih? Mana ayat Quran itu sama je fakta dia. Tidak ada maklumat yang bercanggah. Ada maklumat yang bercanggah. Itu mana mutasyabih. Dan juga dia panggil masani. Ini menunjukkan bahawa mulianya Quran dan indahnya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu keperluan makhluk. Allah dia buat makhluk, dia tahu apa dia makhluk nak. Makhluk nak ni apa dia? Tazkiyatun nafs. Nak suruh hati dia lembut, hati dia bersih, akhlak dia mulia. Maka Allah kata, aku beri hati manusia ni seperti hujan turun dari langit. Bila hujan turun, pokok subur. Hati manusia juga macam tu. Waktu dia subur, kemudian dia kering balik. Sebab itulah kita paling jauh adanya salatul Jumaah setiap minggu. Maknanya mu hidup ni dalam seminggu 7 hari, malak balik dia punya cahaya.
kita refresh, recharge. Mari masjid, dengar khutbah, tengok perhimpunan orang Islam, kita rasa kuat balik. Demikian. Di antara surah yang kita diminta baca setiap minggu, surah apa? Al-Kahfi. Untuk nak menerangkan hati, mencerahkan hati. Setiap minggu kita baca. Maka kita nak di sini. Jadi ulama tadabbur kata, tilkal ma'ani lil qulub. Pengajian kita untuk nak menggilakkan hati, menguatkan iman itu sepertilah air yang menyirami pokok. Pokok kuning, air siram, cerah balik. Pokok dah nak mati, air siram, cerah balik. Demikianlah hati kita. Hati kita ni bila kita rasa kerah hati, tak bermaya dan nak ibadat, tak kuat, lemah, kita bagi dengar tazkirah, baca Quran, baca hadis Nabi, tengok cerita perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita akan balik semula. Tuan-tuan boleh tengok dalam beberapa siri kuliah yang banyak dalam YouTube Abu Anas tu. Di antara banyak yang kita bincang tentang hati. Ada tajuk qalbun salim, ada. Hati yang sejahtera. Dan banyak juga 2-3 siri-siri kuliah. Kenapa kita fokus pada hati? Sebab dinilah puncanya. Baik hati, baik yang lain. Insya-Allah. Mudah-mudahan kata di para ulama, la yada' tadabbur, jangan sekali-kali kamu tinggal tadabbur Quran, kerana inilah punca menghidupkan hati. Punca hati kita hidup mari di mana? Mari dari tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Tadi kita dah sebut juga awal tadi, Al-Quran juga bersifat mutasyabihan dan ma'ani. Rasa tuan-tuan boleh ingat lagi kan? Mutasyabih, mana ayat dia yang bersama, tidak ada yang bercanggah fakta, makna dia pula diulang-ulang ataupun dikembarkan dengan 2 dimensi. Yang baik, yang buruk disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi para pelajar sekalian, itulah doa yang ada dalam Quran itu yang kita kena ambil. Maka Allah kata, Al-Quran itu kitaban. Al-Quran itu Allahu nazzala. Maknanya Allah kata, aku turun Quran. Kamu tak percaya macam mana? Al-Quran itu sifat dia ahsanul hadis. Sebab apa? Tanda sikit. Kenapa Allah namakan Quran itu ahsanul hadis? Kitab yang paling baik. Kenapa? Tanda. Dia kata yang pertama, bahasa dia fasih. Orang panggil lancar dia punya bahasa, tak ada gogak-gogak. Yang gogak-gogak ni kita baca tak betul. Kita baca tak kena. Yang kedua, ayyakuna bihasabin nazmi. Dari sudut susunan ayat ni tak ada siapa boleh kritik bahawa Quran itu tak betul. Quran itu tidak fasih. Itu 2. Dari sudut makna pula, maknanya dia panggil ahsanul hadis. Dari sudut lafaz, bahasanya fasih, susunan ayat dia sempurna. Dari sudut makna pula, apa Allah Ta'ala kata ahsanul hadis dari sudut makna? Yang pertama, kitab ini sempurna, lengkap. Sebab tak ada fakta yang bercanggah. 1. Yang kedua, mengandungi peristiwa-peristiwa yang tak boleh dipikir oleh manusia. Benda yang dulu, kejadian Adam, kejadian langit, dan yang akan datang pada hari kiamat. Yang ketiga, ilmu dalam Quran terlalu banyak. Muna ilmu apa? Ilmu ibadat wajib dah. Ilmu makan minum ada. Ilmu muamalah, ilmu berkeluarga, ilmu pemerintahan, pentadbiran, semua dalam Quran. Jadi itu di antara 3 sebab dia panggil makna. Dan kenapa Quran itu dipanggil kitaban? Kitab. Sebab apa kitab? Sebab dia tertulis. 3 tempat Quran ditulis. Tanda pelajar, Quran ditulis pada 3 tempat. Yang pertama di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah Ta'ala turunkan, diberi kepada malaikat. Malaikat pegang di tangan dia suhuf. Yang ketiga, Quran yang ada dalam mushaf yang ada di tangan kita sekarang. Itu dia panggil Quran itu diturun 3 tempat. Kalau kita nak bahas lagi, panjang ni tuan-tuan, saya nak habiskan perbincangan kita ini. Ahsanul hadis, kitaban, maaf, yang sana yang keempat tu deh, tulis nombor 4 yang sana, yang kita ahsanul hadis. Bermula daripada ahsanul hadis,
lafaz dia, makna dia dan makna Quran, itu jadikan faedah yang keempat. Dan faedah yang terakhir yang kelima, sifat Al-Quran juga taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bahawa hati orang yang takut pada Allah dia akan gemetar. Hati yang takut pada Allah Ta'ala dia akan gemetar. Mana kesan Quran kepada jiwa, kepada fizikal manusia. Dengar, naik bulu roma. Dengar cerita. Cerita menarik. Kan? Cerita ni menarik. Seorang sahabat nama dia Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, dia masa tu dia belum masuk Islam lagi. Dia terdengar. Dia dengar Nabi baca Quran dalam solat maghrib, surah At-Tur. Surah At-Tur. Dia duduk dengar sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min syai'in. Mu ni Allah jadikan kamu daripada tak ada benda, pakai jadi gitu ya. Ataupun Allah yang menciptakan kamu. Bila aku dengar ni sampai kepada ayat Al-Musaytirun ayat 37. Tadi ayat 35 sampai ayat 37, kada qalbi an yatir. Mut'im kata, ketika aku dengar tu hati aku macam nak tercabut, terbang hati aku ni. Maknanya takut dia. Hadis dalam Bukhari. Wa fi riwayatin wa dzalika awal ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah mula-mula terdetiknya iman dalam hati aku. Dia dengar Nabi baca Quran surah At-Tur, sampai sini kata hati aku hampir terbang, dan itulah permulaannya dia nak dapat hidayah. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sini patutnya kita berhenti panjang, tapi masa kita sudah panjang. Cerita yang terakhirlah senang. Nak panjang lagi kita tengok dalam bab tadabbur, insya-Allah. Sahabat saya Zulkarnain, dia sekarang ni berada di Osaka, Jepun. Kan? Dia kata kalau orang Jepun mari nak mari ke pusat dakwah kita ni, mula-mula kita perdengarkan Quran. Sama ada dia baca ayat kursi. Jepun ni bila dengar, ada yang terkesima, terkejut tengok. Apa yang kau baca ni? Dia keluar handphone dia, suruh rakam. Dia kata naik bulu roma dia. Mengikut pengalaman sahabat kita ni, kalau dia dengar Quran tu sampai naik bulu roma, insya-Allah dalam 4-5 bulan lagi dia akan yutan balik. Dia akan mari nak dengar pula, dan ada yang sudah masuk Islam dengan sebab ni taksyairu. Yang kita bimbang ini, kita dengar orang baca Quran naik bulu roma sebab nak marah Quran baca kuat di masjid. Dah, na'udzubillah. Kemudian Allah kata apa? Summa talinu juluduhum wa qulum ila dzikrillah. Kemudian lembut hati dia berzikir sampai menangis takut pada Allah Azza wa Jalla. Allah tak kata sehingga bila mereka dengar Quran sampai hilang akal, sampai kemabukan, nak berzikir kena melompat, beridam, melompat-lompat. Kita kata kemudian declare ini zikir al-sunnah. Kita kata sunnah mana engkau ambil? Hatu burhanakum, buat mari sunnah. Sunnahnya bila apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat pada Allah Taala, zakarallaha khalian. Kadang kita sunyi, senyap-senyap kita berzikir, kita ingat pada Allah Taala, ketika itu barulah kita mengatakan itulah yang sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, kalau kita cukup dah faedah kita 5 perkara. Kemudian saya nak tutup dengan satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yahdi man yasha, Allah Taala beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah. Di akhir ayat, zalika hudallah yahdi bihi man yasha, demikianlah hidayah Allah beri kepada siapa yang dikehendaki. Mari kita berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan kepada Mikail,
Tuhan kepada Israfil, pencipta langit dengan bumi, yang mengetahui segala perkara gaib dan yang nyata. Engkau yang menjatuhkan, memutuskan hukuman di antara hamba-hambamu, yang apa yang berlaku perselisihan pandangan di kalangan mereka. Ihdina, tunjukkan kami dalam perkara khilaf ini kepada jalan yang benar, jalan yang engkau redai, jalan yang engkau sayangi, jalan Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak-Mu ya Allah, dengan keizinan-Mu ya Allah. Karena innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim, engkau yang beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang benar, maka tunjukkanlah kami ya Allah. Apabila berlakunya khilaf, berlakunya perselisihan, tunjuklah kami yang jalan benar, jalan engkau redai, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis ini sahih dikeluar oleh Imam Muslim. Fahadza wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa ketika berlaku selisih pandangan. Orang ni kata sunnah, ni kata tak sunnah, yang ni kata ahlu sunnah, yang ni kata ahlu tidak ahlu sunnah, maka kita minta Allah tunjuk jalan kepada kita. Allah kita minta tunjuk jalan kepada kita, jalan hidayah, jalan boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.